Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Saya syukur sangat-sangat hari ni sebab apa dapat terus istiqamah buat kelas live ni. Dia tak mudah nak istiqamah untuk buat satu benda. Ialah kalau benda besar memang payah, kecil pun payah. Kan? Tapi bila dah seronok kita buat tu, insya-Allah dia akan berterusan lah. Dan jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan pun sama juga akan terus istiqamah untuk fahami Al-Quran. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, katakanlah kita duduk dekat Russia. Kita pergi Russia, duduk sana 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun contohnya kan. Kemudian lepas kita duduk 30 tahun, tak boleh balik Malaysia ni, duduk Russia 30 tahun, 40 tahun. Kemudian kawan-kawan pun datang, dia tengok duduk mana sekarang kan, dia kontak email ataupun Facebook, kita kata duduk Russia. Oh ya ke? Boleh tak aku datang jadi tetamu, kau bawa lah aku jalan. Boleh je, tak ada masalah. Dia pun ambil flight sampai kat Russia. Kita pun sambut dekat airport. Kemudian dia kawan kata, jomlah bawa aku jalan. Kita kata, aku bukan tak nak bawa kau jalan, aku dekat-dekat boleh lah. Dah kenapa? Aku walaupun duduk Russia 30 tahun, tapi aku tak faham sangat. Aku faham apa-apa, makan apa, tu je. Kawan pun tanya, kau duduk Russia 30 tahun, yang kau tahu apa khabar dengan nak makan apa dalam bahasa Russia, kan? Kita pun kata ya. Apa dia kata kepada kita agaknya. Habis tu dah, kenapa kau duduk Russia lama-lama? Kan kau 2 tahun 2 3 patah je. Baik. Tuan-tuan dan puan, inilah analogi ataupun bahasa mudahnya, kita hari ni kita dah lama Islam, daripada kecil kita Islam, lahir dari Islam ya tak? Kan? Tapi apa maaf, kita punya bahasa Al-Quran yang kita faham, Al-Fatihah mungkin 3 kul ataupun 2-3 surah ataupun 2-3 ayat. Tanya umur berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ya? Baca Quran berapa lama? Setiap tahun baca, setiap hari baca. Kan Ramadan lagi banyak baca. Faham tak? Samalah saya macam cerita Russia tadi. Kan 30 tahun, 40 tahun duduk Russia, yang tahu apa bahasa ataupun faham maknanya bahasa Russia 3-4 patah. Kan apa orang kata? Borang-borang je. Kan? Baik. Tuan-tuan dan puan, sebab itulah Al-Imam buat kelas tafsir ni berterusan. InsyaAllah saya cubalah segi mana panjang nyawa, kemudian ataupun sihat tubuh badan, ada masa, ada tenaga, saya akan cuba buat yang terbaik kan. Sebab sebenarnya kelas ni untuk peserta Al-Imam sebenarnya. Sebab peserta Al-Imam ni, diorang ni dah lancar mengaji, diorang dah habis kelas tajwid dengan Al-Imam, dan diorang pun dah tahu jadi imam, sembahyang tarawih, sembahyang fardu, sembahyang jenazah, sembahyang musafir, diorang boleh buat talqin, yasin, tahlil, diorang lead semua tu. Cuma kita nak tambah lagi, nilai tambahnya dia boleh faham Al-Quran. Sebab tu kami buat kelas tafsir 1 hari 1 ayat kan. Sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, sebab tu peserta Al-Imam kami buka dan juga kepada orang awam yang nak talaki Quran 10 juzuk, 20 juzuk, 30 juzuk, supaya kita baca setiap hari dan kita faham. Paling penting baca dan faham. Baca bagus juga, tak faham tak apa cantik, tapi kalau baca dan faham jauh lebih cantik. Baik. So malam ni kita pergi pada ayat yang ke-44, surah Baqarah ayat yang ke-44 yang berbunyi, Asyaitanirrajim, Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Bermaksud, adakah engkau menyuruh pada manusia untuk buat baik dan engkau lupa pada diri engkau sendiri kan, sedangkan engkau baca kitab ya. Afala ta'qilun, adakah engkau tidak berakal ataupun tidak berfikir. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni saya rasa semua orang tahu. Boleh tekalah maksud dia apa. Mana suka-suka orang buat baik tapi dia tak buat. Baik. Tapi saya nak bawa pada dimensi yang lain. Orang Yahudi, macam kita tahu, diorang ni tanah asalnya Mesir. Tanah asal orang Yahudi adalah Mesir. Kemudian diperintahkan oleh Allah ataupun diberi peluang oleh Allah untuk berpindah ke Palestin dengan Nabi Musa. Baik. Kemudian diorang pun dapat tanah Palestin, dan ada pihak ataupun puak yang datang ke Madinah. Kenapa? Sebab dia baca dalam Taurat dan dalam Injil, ya, orang Kristian, ada juga yang Kristian dan yang tahu tentang kisah Nabi. Sebab tu Buhairah dijumpai dalam perjalanan ke Syam ataupun ke Syria daripada Mekah kan. Dan orang Yahudi khususnya pergi ke Madinah. Kenapa diorang baca dalam Taurat diorang bahawa Nabi SAW akan datang, seorang Nabi datang ke Madinah, duduk di Madinah. Nabi di akhir zaman, Nabi penutup segala Nabi. Jadi diorang pun datang ke Madinah. Baik. Tuan-tuan dan puan, bermaksud contohlah kita katakan anak kita esok hari Sabtu, jadi abah nak bawa korang berjalan. Gimana abah pergi sungai? Kan kita pun anak-anak pun seronok tidur awal sebagainya, dah siap baju mandi, kemudian isi kita pun siapkan punya makanan sebagainya untuk esoklah, untuk long journey esok.
Kan? Boleh. Kemudian kita pun esoknya kita pun start kita pagi-pagi, anak dah makan semua, kita berjalan. Abah kita nak pergi mana ni? Entah. Semalam abah kata nak pergi sungai, nak pergi laut, nak pergi piknik. Hari ni abah kata entah pula. Yelah, tapi abah agak je sungai tu kat mana. Ada tak orang yang berakal normal macam tu? Mana ada. Dia kalau nak pergi long distance, long journey, dia akan pastikan tempat yang nak pergi tu memang wujud, memang ada. Ya, kalau kita pergi kosong-kosong, buat apa kita pergi lagi kalau tengah padang pasir. Orang Yahudi, diorang yakin dengan Taurat bahawa akan ada Nabi di akhir zaman datang ke Madinah. Diorang redah padang pasir tu. Daripada Mesir ke Palestin dah jauh dah, beribu kilometer. Daripada Palestin nak pergi pula ke Madinah dah ratus kilometer. Saya sendiri pernah pergi umrah daripada Jordan pergi ke Madinah dulu. Ya, pergi Madinah baru pergi Mekah kan. Kami berhenti, kami start naik bas asar sampai asar esok ke Madinah. Daripada Jordan asar naik bas, tak berhenti ni. Berhenti 3 kali je. Sembahyang subuh, sembahyang zuhur dengan sembahyang maghrib. 3 kali je berhenti. Masa tu lah nak sembahyang, masa tu dah nak makan, nak mandi sebagainya. Kan? Jadi maknanya 24 jam dalam bas. Jauh tak jauh ni. Apatah lagi daripada Palestin nak ke Madinah kan, naik kuda, naik unta sebagainya. Jadi orang Yahudi ni dia pergi memang dia yakin akan ada seorang Nabi. Cuma sedihnya bila sampai dekat Madinah, diorang tak beriman dengan Nabi tu. Kepelik tak? Kan? Baik. Dan lagi pelik pula, dia cerita pula kepada orang Ansar. Korang jangan dia cerita pada orang Ansar. Masa tu bila diorang kata pada orang Ansar, masa orang Ansar belum Islam lagi. Ya, masa tu masih lagi namanya Aus dan Khazraj, kan, orang Arab yang dua kabilah terbesar di Madinah. Diorang kata akan datang nanti tidak akhir zaman seorang Nabi yang akan berpuak kita orang. Kita orang ni, kita punya nenek moyang Nabi. Jadi Nabi akhir zaman confirm daripada kita orang. Sampai ke tahap itu, ya, Yahudi punya yakin, confident dia, kan, ataupun confident ya, bahasa orang kampung. Confident. Baik. Tapi bila keluar sunyi Nabi, dia tolak, bahkan dia perang, cuba nak bunuh pula. Itu perangai Yahudi. Baik. Kata orang puan, kalau Yahudi boleh buat begitu, kita pun sebenarnya na'udzubillah boleh jadi sifat yang sama. Ustaz, mana boleh Ustaz? Kita dah beriman dengan Nabi dah, mana boleh kita nak tolak Nabi? Tak, pasti ada. Ya ke Ustaz? Ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tuan-tuan cari ayat ni ataupun hadis ni yang berbunyi laisa min baladin illa sayadauhu ad-dajjal. Laisa min baladin illa sayadauhu ad-dajjal. Carilah nanti lepas live ni boleh tengok balik dia punya lafaz dia. Baik. Cuma di hujung hadis tu Nabi sebut thumma tarjuful madinah bi ahliha thalatha rajafat fayukhrijullah kull kafirin wa munafiq. Maknanya masa Dajjal datang, masa Dajjal zahir nanti, Dajjal akan pergi satu dunia sampai ke Madinah, ke Mekah, dia tak boleh masuk. Cuma bila sampai ke Madinah, bumi Madinah akan bergoncang sebanyak 3 kali. Allah goncangkan sebanyak 3 kali. Bila goncang 3 kali di Madinah tu, keluarlah orang munafik dan orang kafir. Ni hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Fayukhrijullah kulla kafirin wa munafiq. Setiap orang kafir dan munafik yang ada dalam Madinah, bukannya dalam Malaysia, dalam Madinah. Ada orang kafir dalam Madinah. Sedangkan kita tahu, di bumi Haramain, di bumi Mekah dan Madinah tak boleh orang kafir masuk. Tak boleh orang munafik masuk, tapi masih ada rupanya di akhir zaman, yang masa zaman Dajjal ada munafik dan kafir dalam Madinah. Maknanya siapa yang pergi umrah, pergi haji? Setahu saya, Dajjal di bai'ah, saya tak pasti sama ada musim haji ataupun tidak. Tapi yang pasti, Dajjal pergi ke Madinah. Dan orang yang pergi Madinah, dia bukan pergi melancong, biasanya pergi umrah ataupun pergi haji. Itu pun ada yang kafir. Nampak? So bermaksud tak mustahil orang zaman sekarang yang mungkin sembahyang tukang tunggik, yang puasa, yang zakat sebagainya, dia pergi umrah, pergi haji, rupanya orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Bahaya. Sama juga macam Yahudi tadi. Diorang pergi long journey daripada Palestin pergi ke Madinah, kan, ribu ataupun ratus kilometer, kan, penat lelahnya dengan bawa anak bini, belanga sebagainya sampai ke Madinah lawan Nabi. Na'udzubillah, janganlah kita begitu. Ya, berat kita, susahnya kita pergi umrah, pergi haji sampai ke Madinah, bila Dajjal keluar kita ikut dia. Na'udzubillah. Dan semua kena faham, siapa yang ikut Dajjal, dia akan jadi kafir totok buat selama-lamanya. Na'udzubillah. Sebab tu antara pesan Nabi dalam hadis, bahasa Dajjal keluar, kalau kita nampak isteri kita, anak kita, perempuan kita yang nampak longgar, yang bila dia zikir tak kenyang, zaman tu kan jadi lapar, zikir adalah makanan kita. Kalau dia zikir dia tak kenyang, kena ikat dia. Nabi pesan, wahai para suami, kalau kamu nampak isteri kamu tak apa cantik dia punya tu, maknanya bila zikir dia tak kenyang, kena ikat.
Oh, Ustaz nikah ya sungguh macam hari ni sama juga hari ni. Hari ni contohnya bab syariat kadang isi kita longgar kan. Contohnya ni tak. Kan ataupun dari segi akhlaknya dia agak kurang baik. Kan? Ini dah hari ni kan pula zaman Dajjal yang lebih teruk pancaroba dia lagi-lagilah. Kan baik. Jadi apa dia punya solusi dia ataupun solution dia ialah hafal surah Kahfi 10 ayat sahaja. Ya, semua keluarga kita lagi perempuan tak kisahlah kecil besar kena hafal surah Kahfi 10 ayat sahaja. Kan baik. Dan perempuan sebab itulah kita dalam berdoa kena baca Rabbana la tuzigh qulubana sebagai seorang ayah, seorang suami kena baca doa ni selalu. Bila sembahyang sebagai imam kepada anak dan isteri, baca doa ni Rabbana la tuzigh qulubana. Ya. Supaya kita ni ataupun Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua-dua ni. Doa ni kena rangkap, kena baca setiap hari kalau boleh. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa orang boleh jadi ikut Dajjal sedangkan dia dah Islam dari awal? Antaranya suka menipu. Dia suka menipu, benda-benda kecil dia tipu. Contoh, kita dengan anak-anak selalu berlaku pada ayah saudara ataupun pada mak. Kalau kau alung baik dengan kata mak, nanti mak bawa pergi jalan. Betul tak? Tapi tak bawa pun. Kalau alung baik, kalau alung dengan kata mak, dengan kata apa, nanti petang ni bawa pergi padang, pergi taman. Nanti bawa pergi makan aiskrim sebagainya. Nanti pergi beli mainan, tapi tak buat pun, tak bagi pun. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah yang berbunyi man qala lis-sabi ta'al haq thumma lam yu'ti fa hiya kidbah. Siapa yang cakap pada anak dia, sini nanti dia mak bagi sesuatu, bagi gula-gula ke apa, tapi tak bagi pun, itu adalah penipuan. Dan orang yang suka kekalkan menipu tu adalah orang yang fasik. Kan? Sebab tu kita selalu istighfar selalu supaya kita ni jauh daripada sifat fasik. Baik. Penutup. Ustaz, apa itu macam mana nak tipu Ustaz? Boleh ke menipu? Boleh. Ada 3 golongan yang Nabi benarkan menipu. Ada 3 golongan yang dibolehkan menipu. Mana buktinya? Dalam kitab Daqaiqul Ulil Nuha. Daqaiqul Ulil Nuha karangan Imam Al-Buhuti. Dan siapa dia? Kan ini keterangan daripada hadis. Yang pertama, golongan orang yang nak damaikan dua pihak yang bergaduh. Dia nampak kawan dia bergaduh dua-dua, dia kata pada si Mat dan si Abu, dia kata, Mat, Abu sukalah kat kau. Cuma Abu ni, itu dia marah kat kau, sebab tu dia bergaduh dengan kau. Kita pergi ke Abu. Sedangkan Abu tak cakap pun. Kita pergi ke Abu. Ahmad sebenarnya dia okey je, dia nak minta maaf dengan kau. Kan, dia kawan kau sebenarnya. Dia suka kat kau. Bukan suka tu tak, maknanya suka kawan lah. Kan, cuma hari tu dia mungkin dia tak bagus dia. Tu yang dia mengamuk tu. Kan, ni dia ajak kau nak pergi makan. Jomlah aku ikut sekali. Kan, biar aku belanja. Yang si Abu, si Ahmad dengar cakap kita, dia fikir yang Abu dengan Ahmad ni nak berbaik. Kan, tapi sebenarnya kita tipu je. Kan, kita pun bawa, jomlah Abu dengan Ahmad pergi jalan, pergi makan, aku belanja. Kan, Abu dengan Ahmad pun, kau apa-apa, sorry lah aku bergaduh. Kau punya, mereka tipu. Untuk berbaik, yang itu dibenarkan. Untuk mendamaikan dua pihak. Islah Dhatul Bain. Ya, maknanya boleh menipu dalam bab itu. Baik, yang kedua. Dalam perang. Bila kita perang, musuh kata, kau nak tembak tak? Tak nak tembak. Boleh kita tembak dia walaupun menipu. Kan? Cuma dalam perjanjian dengan musuh tak boleh tipulah. Perjanjian dengan musuh tak ditipu. Tapi kalau berperang, tengah perang bersama ni, tembak sebagainya. Musuh kata nak perang kat mana? Kita kata perang dekat sana-sana tempat. Kita tak pergi pun, dia pun pergi. Pergi tak ada, penat dia je. Boleh. Baik, yang ketiga, yang terakhir, tipu pada orang rumah. Alamak Ustaz ni, tajuk best ni. Apa benda yang boleh tipu pada orang rumah, pada isteri kita lah. Apa dia? Contoh, isteri kata, bang, saya ni lawa tak? Kalau dia tak lawa, kita kata, awak lawa. Walaupun tak lawa pun. Kan, kenapa kahwin yang tak lawa? Sebab dia akhlak dia baik, contohnya lah. Boleh kita katakan, awak ni lawa. Dia kata, ya ke abang? Orang kata saya tak lawa pun. Tak, awak lawa. Ataupun dia kata, abang saya masak sedap tak? Dia masak tak sedap, tapi sebab kita nak jaga hati dia, kita pun kata, masak awak sedap, paling sedap kat dunia. Cuma kalah, mak saya menang sikit, tu je. Contohnya lah. Ataupun dia kata, bang saya ni baik tak? Kita pun kata, walaupun dia tak baik, kita kata awak ni baik. Untuk jaga hati dia, boleh kita menipu dari segi itu. Kan? Cuma tipu lain tak boleh. Kan? Baik. Dan yang ni dipanggil tauriah. Ya, tauriah ataupun kita kata berlapik. Kita kata lain, maksudnya lain. Baik. Tuan perempuan, itulah dari segi pemahaman ayat tadi. Adakah kau menyuruh orang lain membuat baik sedangkan kau tidak buat, dan sedangkan kau membaca kitab ataupun Al-Quran ataupun Taurat sebagainya. Afala ta'qilun, adakah kau tidak berakal ataupun tidak faham. Baik. Kita tutup ayat ini ataupun malam ini dengan ayat yang ke-44 surah Al-Baqarah, ya, supaya insya-Allah kotlah malam ni kita meninggal. Inilah ayat terakhir yang kita baca dan kita punya makam, kita punya darjat di ayat ini. Al-Syaitanir Rajim.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Sadaqallahul Azim. Jadi insya-Allah kita jumpa kepada malam esok untuk ayat yang ke-45. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.